Hai semua, selamat kembali. Menurut alat FedWatch, pasaran kini menetapkan harga dalam kebarangkalian 37% penurunan kadar Fed pada bulan Mac. Sementara itu, kemungkinan pemotongan pada bulan Mei adalah hampir 93%. Hampir 1/3 dari pedagang menjangkakan pemotongan 50 mata asas memandangkan penerbitan data penting mengenai pasaran buruh AS dan paras gaji hari ini. Jangkaan pasaran boleh berubah dengan ketara. Sementara itu, mari kita lihat bagaimana mata wang Asia Pasifik didagangkan pada minggu pertama bulan Februari. Dolar AS yang biasanya agak kukuh di Asia tidak mendapat sokongan hari ini. Semalam dolar menjunam berbanding mata wang utamanya selepas keluaran laporan pengangguran AS. Laporan itu mencatatkan angka yang lebih tinggi daripada jangkaan dan mengheret dolar ke bawah pada 103.5. Hari ini indeks itu merosot di bawah paras 103 dan mencatatkan penurunan mingguan pertama tahun ini. Indeks dolar menghabiskan sesi Asia mengukuh dalam Julai di antara 102.9 sehingga 103.1. Jika keluaran data daftar gaji non-farm pada bulan Januari adalah tinggi, dolar mempunyai peluang untuk berkembang. Di samping itu, data gaji juga mungkin menaikkan mata wang AS. Dalam kes ini, dolar akan kembali ke tahap rintangan 103.75. Jika senario penurunan harga terus berkembang, dolar akan terus menurun dan bergerak ke kawasan sokongan di antara 102.7 sehingga 102.1 dan terendah mingguan pertama pada 2024. Prospek kadar faedah yang lebih rendah di AS juga membawa kepada penurunan hasil perbendaharaan semalam. Sebagai contoh hasil perbendaharaan 2 tahun yang biasanya mencerminkan jangkaan faedah jangka pasaran turun kepada 4.1%. Sementara itu, perbendaharaan 10 tahun mencerminkan jangka panjang kepada 3.8%. Namun kedua-duanya telah pulih sedikit pagi ini status sebagai aset selamat di tengah-tengah kebimbangan krisis rantau di AS. Walau apapun kenaikannya telah membantu dolar untuk menghentikannya baru-baru ini. Apa yang pasti hasil bond bergerak secara songsang berbanding harga saham. Bagi pasangan dolar yen, perubahan dalam hasil bond AS menyebabkan pasangan itu jatuh dan kemudian mengukuh sedikit. Semalam harga menguji sokongan di bawah paras utama 146. Walau bagaimanapun, pada awal Jumaat, pasangan dolar yen pulih dalam julat di antara 146.2 sehingga 146.6 pada momentum kenaikan harga yang sederhana. Jika dolar mengukuh hari ini, pasangan itu mungkin meningkat ke arah 147.1 atau bahkan menyentuh tahap rintangan 148. Dalam kes ini, ia akan mencatatkan keuntungan mingguan lebih daripada 1% tertinggi bulanan. Jika laporan senarai gaji non-farm adalah lemah, yen mungkin mengukuh dan pasangan mata wang itu akan turun ke kawasan sokongan di antara 146.2 sehingga 146.0. Pada masa yang sama, pemacu utama yen kekal bukan sahaja pada dolar yang semakin lemah, tetapi juga harapan pelabur untuk perubahan dalam pendirian Ultra Longgar Bank of Japan pada musim bunga. Peristiwa terkini dalam arena politik negara telah melemahkan pengaruh parti pemerintah dengan ketara. Puak-puak sayap liberal demokratik melobi dengan sangat keras untuk mengekalkan tetapan monetary yang sangat longgar Bank of Japan. Kini keadaan telah berubah. Beberapa pegawai atasan telah disingkirkan daripada jawatan mereka dan krisis dalam kerajaan telah memberikan lebih banyak kebebasan kepada pengawal selia dalam membuat keputusan kadarnya. Mesyuarat akan datang Reserve Bank of Australia yang akan diadakan minggu depan pada 6 Februari memberi kesan kepada mata wang negara itu. Seperti yang ditunjukkan oleh statistik ekonomi baru, indeks harga pengeluar Australia meningkat sebanyak 4.1%
pada suku keempat. Pada suku ketiga 2023, data adalah pada 3.8%. Walau bagaimanapun, angka ini adalah jauh daripada sasaran 2% Bank Reserve Australia. Oleh itu, data baru yang dinaikkan mungkin memaksa pihak pengawal selia untuk mengekalkan kadar faedah yang tinggi selama mungkin. Prospek sedemikian memberi peluang kepada OC untuk mengukuh berbanding dolar hari ini. Dalam sesi Asia, OC meningkat dalam julat di antara 0.657 sehingga 0.660, mengukuh di bawah tahap utama 0.66. Tahap sokongan dan rintangan seterusnya telah beralih kepada 0.651 dan 0.661 masing-masing. Mata wang antipodian semakin kukuh sejak semalam, sebahagiannya disebabkan oleh data pekerjaan AS yang lemah. Kenaikan kadar pengangguran menyokong keputusan Fed untuk mengurangkan kadar faedah dan meningkatkan sentimen risiko dalam pasaran ekuiti. Akibatnya, dolar Kiwi juga meningkat selepas kenaikan di Wall Street sehari sebelumnya. Kiwi didagangkan dalam julat kenaikan pada 0.613 sehingga 0.616 di Asia, tetapi momentum kenaikannya pudar. Kini semuanya bergantung kepada pergerakan dolar AS. Oleh itu, dolar Kiwi sama ada boleh naik ke tahap rintangan 0.168 atau menguji tahap rendah semalam dalam julat di antara 0.611 sehingga 0.609. Itu sahaja buat masa ini. Nantikan lebih banyak kemas kini dengan Instaforex TV. Kami menghargai maklum balas anda. Sila tinggalkan soalan dan komen anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi dalam review video yang seterusnya.